Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam. Salam pertemuan dalam program Sirah Peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah tiba pada siri yang ke-56 di mana kita akan membicarakan tentang peperangan, peristiwa yang berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah, iaitu peperangan besar yang dikenali sebagai peperangan Khandaq ataupun Al-Ahzab. Ahlan kepada Hardi Suhaimi, Yaya Lia, Ummi Akasha, Nik Haris, terima kasih, Fauzan Muhammad, Ija Rahman, Nazifa Abdullah, Siti Mazura, Arif Fadilah, dan serta semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu sebarluaskan, share, kongsi tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada siri yang ke-56 daripada peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sahabat-sahabat yang ada buku boleh lihat daripada muka surat 114. Mohon sahabat-sahabat buka muka surat 114, di mana penulis sedang cuba menghidangkan, meletakkan di hadapan kita tentang gambaran yang berlaku di peperangan Uhud. Lalu sebelum daripada perang Uhud bermula, kita dah nampak bagaimana parit digali, bagaimana pemimpin-pemimpin tentera bersekutu ataupun Al-Ahzab dengan kumpulan-kumpulan mereka. Maka kata penulis buku, berapakah jumlah tentera Islam? Kita dah tahu jumlah tentera musyrikin pada waktu itu sebanyak 10,000 orang. Maka kata penulis buku pada muka surat 114, jumlah tentera Islam pada peperangan Khandaq yang berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah pada bulan Syawal, pada waktu itu hanya 3,000 orang. Hanya 3,000 orang sahaja. Dan pada waktu itu panglima tertinggi, jeneral tertinggi yang memimpin pasukan ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan kemudian Nabi bahagikan pasukan Muhajirin ada panglimanya, pasukan Ansar ada panglimanya. Maka untuk pasukan Muhajirin Nabi serahkan kepada Zaid bin Harithah yang merupakan pada waktu itu orang kepercayaan Nabi, anak angkat Nabi pada zaman jahiliyah, dikenali sebagai Hibbu Rasulillah, orang yang disayangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara di pihak Ansar juga, di pihak Ansar pula, Nabi percayakan, Nabi serahkan panji-panji bendera kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu yang merupakan ketua orang-orang Khazraj. Ketua orang Aus Sa'ad bin Mu'az, ketua orang orang Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu letakkan lantik sebagai timbalan Nabi, sebagai pemangku presiden istilahnya, ataupun timbalan Perdana Menteri di Madinah,
Abdullah bin Ummi Maktum. Dan kalau kita perasan, banyak kali Nabi melantik Abdullah bin Ummi Maktum. Siapakah Abdullah bin Ummi Maktum? Beliau adalah muazzin baginda Nabi SAW. Seorang yang buta, namun seorang yang pada waktu itu pengetahuan Al-Quran beliau sangat banyak. Maka berapakah jumlah tentera Islam yang terkorban? Sebanyak 8 orang daripada 3,000 tentera Islam. Sebelum kita baca muka surat 114 ini, mari kita lihat bahagian tentera musyrikin Mekah pula. Tentang panglima-panglima mereka kita dah baca pada muka surat 113. Maka bilangan tentera musyrikin, ketua panglimanya tidak lain tidak bukan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan pada waktu itu telah memikul tanggungjawab sebagai panglima tertinggi pasukan musyrikin. Sementara pemegang bendera adalah Uthman bin Abi Talhah yang merupakan ketua atau yang merupakan daripada keluarga Banu Abduddar. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita dah pernah kongsikan Kementerian Pertahanan Mekah adalah keluarga Banu Abduddar. Tak ada yang boleh jadi panglima kecuali daripada kalangan keluarga Abduddar. Tidak ada yang boleh memutuskan sama ada perang ataupun tidak kecuali keluarga Banu Abduddar. Daripada zaman selepas daripada zaman Qusay, mereka yang memegang tanggungjawab tersebut daripada kalangan Quraisy. Lalu mana-mana peperangan Quraisy sebelum pembukaan kota Mekah, panglima dia mesti daripada Banu Abduddar ataupun keluarga Abduddar. Dan kali ini adalah Uthman bin Abi Talhah, orang yang sama waktu pembukaan kota Mekah, ketika mana diambil kunci Kaabah daripada dia, Nabi serahkan balik kepada beliau, dan Nabi SAW pada waktu itu menyebut, tidak ada yang akan merampas kunci Kaabah daripada kamu kecuali orang itu adalah orang yang zalim. Maka Banu Abduddar pada masa Quraisy, mereka ada dua tanggungjawab. Yang pertama, Kementerian Pertahanan dan juga Panglima ketika mana peperangan. Yang kedua adalah urusan Baitullah Kaabah. Maka ketika mana pembukaan kota Mekah, Nabi SAW pada waktu itu tak ganggu urusan Baitullah Kaabah dan mereka uruskan sehinggalah ke hari ini. Maka pada waktu itu pemegang benderanya adalah Uthman bin Abi Talhah. Total anggaran bilangan tentera musyrikin gabungan ini pada waktu itu 10,000 tentera. Daripada sudut kelengkapan perang, mereka pada waktu itu ada 1,500 ekor unta. Sementara mereka ada 300 ekor kuda. Berapakah yang terkorban dalam peperangan ini daripada pihak musyrikin? Seramai 4 orang. Maka tentera pakatan yang pertama adalah orang Quraisy Mekah. Sebab itu dipanggil Ahzab. Ahzab maksudnya tentera pakatan, tentera gabungan. Bukan hanya satu kabilah tapi banyak. Maka kenapa dipanggil tentera pakatan? Maka siapakah yang pada waktu itu bersama dalam pasukan ini? Orang musyrikin Mekah. Dan mereka membawa jumlah yang besar, 4,000 tentera. Yang kedua, orang-orang Yahudi Banu Nadir yang Nabi telah halau keluar daripada Madinah kerana mereka langgar perjanjian dan mereka nak bunuh Nabi, maka mereka menetap di Khaybar. Yang ketiga, orang-orang Yahudi Banu Quraizah, mereka pun termasuk dalam tentera Ahzab ini kerana pada waktu itu mereka belut perjanjian dengan Nabi pada saat akhir dan mereka cuba nak serang Nabi daripada arah bertentangan daripada Madinah. Maka mereka pun terlibat dalam peperangan Ahzab ini. Kemudian yang keempat adalah pakatan gabungan kabilah-kabilah Arab yang mana dikenali sebagai kabilah Ghatfan. Dalamnya ada banyak. Ada Banu Asad, ada Banu Lihyan, ada Banu Sulaim. Ada banyak kabilah yang terlibat dalam peperangan ini. Maka kata penulis buku, macam mana boleh terkumpulnya pakatan tentera ini? Macam mana boleh adanya tentera Ahzab, tentera bersekutu ini? Ianya bermula daripada orang-orang Yahudi Banu Nadir yang telah menjaja, yang telah berjumpa dengan setiap ketua-ketua kabilah yang tak suka Nabi, ajak mereka supaya jangan serang Nabi sendiri-sendiri tetapi bersama menyerang Nabi sekaligus melalui perancangan rapi mereka ini. Maka kata penulis buku,
Sebab awal peperangan, kita kembali pada muka surat 114. Hasil pujukan pembesar Yahudi Khaybar terhadap musyrikin Mekah dan suku Ghatfan. Ghatfan adalah bawahnya ada banyak lagi kabilah-kabilah yang lain. Mereka pada waktu itu memujuk semua kabilah-kabilah yang tak suka Nabi ini untuk memerangi Rasulullah, menghapuskan pada waktu itu sahabat Rasulullah, dan akhirnya telah bersetuju semua pihak untuk membina satu pakatan, satu coalition yang dipanggil dalam Al-Quran sebagai Al-Ahzab, terjemahannya tentera bersekutu ataupun tentera pakatan. Kata penulis buku, nombor 1, ketika mana datangnya pasukan besar ini yang dikenali sebagai tentera Al-Ahzab. Berapakah jumlah mereka? Maka kata penulis buku nombor 1, 10,000 tentera musuh tiba di Madinah. Namun, kemarahan mereka terhenti sebaik mendapati adanya parit panjang yang menghalang serangan mereka. Mereka terkejut sebab mereka tak sangka bila datang dalam peperangan Uhud tak ada pun parit. Kemudian bila mereka dengar ketika mana orang Yahudi dihalau keluar daripada Madinah pada tahun 4 Hijrah, tak ada pun parit. Sebab parit tu Nabi dan para sahabat gali hanya dalam tempoh 6 hari. Dahsyat pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum. Dahsyat semangat para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka gali hanya dalam tempoh 6 hari. Parit yang sangat-sangat panjang. Maka pada waktu itu kemarahan mereka tersangkut. Tekanan kemarahan tentera Ahzab sangat dirasai oleh tentera Muslim sehingga mereka terpaksa mengawal ketat sepanjang masa agar ribuan tentera musuh tidak mampu membolosi Madinah. Lalu Nabi SAW gali parit itu berhadapan dengan Bukit Sila'. Sila' ejaannya Sin Lam Ain. Bukit Sila' ni daripada Masjid Nabawi tak jauh. Tak jauh. Hanya dalam 1 kilometer lebih. Maka Nabi SAW gali parit ini berhampiran dengan Bukit Sila'. Lalu Bukit Sila' itu menjadi seolah-olah sebagai markas tentera Islam. Dan Nabi letakkan tentera Islam itu di markas yang berbeza supaya tentera Islam boleh mempertahankan parit itu sentiasa. Kenapa? Bukankah ada parit? Orang-orang Quraisy Mekah mereka cuba timbus parit tadi supaya mereka boleh seberang. Lalu tentera Islam kena bersedia. Orang Quraisy cuba untuk menyeberangi parit itu dengan kuda-kuda mereka. Sebab ini kuda perang, kuda yang boleh lompat jauh. Maka pada waktu itu tentera Islam perlu bertahan. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita telah baca bagaimana penulis buku Syekh Safiyur Rahman membawakan satu peristiwa di mana Nabi SAW dan para sahabat pada satu ketika mereka tak sempat solat Zuhur, tak sempat solat Asar, tak sempat solat Maghrib. Mereka solat daripada Zuhur sampailah Maghrib pada waktu Isyak kerana terlalu sibuk mempertahankan parit pada satu-satu masa. Orang Quraisy pada waktu itu cuba juga untuk timbus parit tadi. Tentera Islam kena panah ke arah mereka. Orang Quraisy cuba untuk menyeberangi. Bahkan ada yang berjaya menyeberangi. Amr bin Wud dia berjaya seberang parit tersebut. Lalu berlakulah pada waktu itu pertempuran di antara beliau dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lalu ada tentera Quraisy yang berjaya menyeberangi parit yang lebar tadi dengan kuda-kuda perang mereka. Maka tentera Islam kena berjaga sentiasa. Bukanlah maksudnya pada waktu itu bila dah gali parit tak payah buat apa-apa. Tidak. Besar dan teruk ujian pada sahabat radhiyallahu anhum. Sebab itu kata penulis buku, oleh sebab itulah Nabi SAW pernah terlepas solat. Dalam waktu solat, hadis riwayat Bukhari, kisah yang kita telah kongsikan tadi, bagaimana ada ketika Nabi tak dapat nak solat Zuhur maupun Asar serta Maghrib pada waktunya. Kemudian adakah langsung tak berlaku peperangan? Tidak. Sebab itu nombor 2, kata penulis buku, berlakunya pertempuran-pertempuran kecil. Berlakunya pertempuran-pertempuran kecil. Maka
6 tentera musuh berjaya meloloskan diri. Pada waktu itu mereka terjun ke dalam parit. Maka pertempuran kecil di antara mereka dengan tentera Islam pun berlaku. Pertempuran pertama. Lalu bukanlah mereka terjun ke dalam parit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum menyebut mereka berjaya menyeberangi parit. Lalu boleh letakkan perkataan terjun ke dalam parit kepada menyeberangi parit. Sebab mereka pada waktu itu berjaya menyeberangi parit. Maka 6 tentera Islam ini pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pertempuran pertama dimenangi oleh tentera Islam yang diwakili oleh Sayyidina Ali. Setelah terbunuhnya Ammar bin Abdul Wud. Lalu Ammar bin Abdul Wud antara tentera Quraisy yang terkenal dengan kehebatan, keberanian, kekuatan. Maka pada waktu itu Sayyidina Ali berjaya untuk mengalahkannya. Lalu itu Ammar bin Abdul Wud. Kemudian bila matinya Ammar bin Abdul Wud, tentera musuh melarikan diri keluar daripada kawasan tersebut. Manakala Naufal bin Abdullah pula cuba melompat melepasi parit dengan kudanya, namun dia terjatuh lalu berjaya dibunuh oleh tentera Islam. Maka ini adalah antara peperangan kecil yang berlaku. Dan antara peperangan yang dahsyat adalah di antara Sayyidina Ali dan Ammar bin Abdul Wud. Dalam sebahagian sirah disebutkan pada waktu itu dahsyatnya pertempuran di antara kedua mereka kerana mereka berbilas pedang tanpa henti. Pada waktu itu menahan asukan ataupun tusukan lawan dengan pada waktu itu perisai mereka sehingga berterbangan debu. Lalu para sahabat yang daripada jauh tak tahu siapa yang menang, siapa yang kena pukul. Dahsyatnya peperangan antara Sayyidina Ali dan Ammar bin Abdul Wud. Kerana Ammar bin Abdul Wud terkenal dengan keberanian, kekuatan dia. Akhirnya tentera Islam tahu Sayyidina Ali menang kerana debu yang berterbangan apabila terdengar laungan takbir daripada Sayyidina Ali. Maka tahulah tentera Islam bahawa kemenangan berpihak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita nampak penempatan orang Yahudi Banu Quraizah. Ini secara ringkas. Lalu sebenarnya penempatan orang Yahudi Banu Quraizah adalah pada perkataan dia, pada arah yang bertentangan daripada Madinah. Lalu orang-orang Ahzab, mereka pada waktu itu datang ke Madinah daripada arah Uhud. Mereka datang ke Madinah daripada arah Uhud. Maka di situ tentera Islam bina parit. Kemudian belakang tentera Islam ada Bukit Sila'. Belakang Bukit Sila' adanya Madinah. Arah yang bertentangan daripada di mana datangnya tentera Ahzab adalah pada waktu itu penempatan orang-orang Yahudi Banu Quraizah. Waktu tu dekat Madinah kosong, tak ada lelaki. Kecuali hanya beberapa orang yang uzur, yang tua. Dan pada waktu itu Nabi izinkan mereka tak turut bersama. Madinah hanya ada wanita dan kanak-kanak. Dan pada waktu itulah, pada saat itulah, orang-orang Yahudi Banu Quraizah belut dan mereka cuba nak serang Madinah yang kosong tanpa sebarang tentera pada waktu itu untuk membunuh kanak-kanak dan juga wanita. Kata penulis buku, ketika menghadapi serangan tentera musuh yang ramai, Nabi dikejutkan dengan khabar Ka'ab bin Asad, ketua Yahudi Banu Quraizah, telah mencabuli perjanjian damai piagam Madinah. Ka'ab bersetuju untuk menyertai kompulot Yahudi Nadir bersama dengan tentera pakatan setelah dipujuk berkali-kali oleh Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab adalah ketua Yahudi Banu Nadir. Maka pada waktu ini Madinah sedang diserang daripada dua-dua arah. Daripada arah depan dan daripada arah bertentangan. Kalau kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, bila Nabi SAW terima pada waktu itu perkhabaran yang orang-orang Yahudi Banu Quraizah bersedia telah mencabuli perjanjian, telah mengkhianati perjanjian. Pada waktu itu ujian itu sangat berat sehingga Nabi SAW terduduk. Nabi terduduk dan Nabi berdiam.
sebab nak mempertahankan parit itu pun terpaksa menggunakan menggunakan seluruh tentera Islam. Sebab parit tu panjang. Pada waktu itu perlu mengerahkan seluruh tentera Islam pada waktu itu untuk menjaga parit. Maka pada waktu itu ujian. Namun ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sedang mempertahankan parit, pada waktu itu datang pula berita arah bertentangan, orang Yahudi Banu Quraizah nak serang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tentera pun tak cukup. Bagaimana nak uruskan di sana? Maka sebab itu ini adalah suatu ujian yang besar terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu saya minta maaf ada orang call. Kita akan sambung esok insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih semua. Kita sambung esok insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik datangnya daripada Allah. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Kita sambung esok.